dalam topik 9 iaitu Special Probability Distribution under subtopik Binomial Distribution, betul? So binomial distribution semalam saya dah explain sampai macam mana kita nak gunakan table, betul? Table of statistic. Dan para pelajar telah dijelaskan simbol yang digunakan dalam table adalah lebih besar sama dengan sahaja. Okey, so kena ingat tu. Tulis dalam nota kalau tak ada kan. Okey, so kita pergi kepada page yang ke berapa guys? Page yang ke-9. Okey, page yang ke-9 untuk kita teruskan kita punya sesi pada pagi ni. Okey. So kita baca example 6. Okay, for a random variable x with a binomial distribution yang mana n-nya adalah 10 dan p dia adalah 0.45. Ini salah tulis ni. Patutnya macam mana cara tulis tu guys? So x ada b, betul? And then 10 0.45. So tu kita ada maklumat dekat situ bahawa yang pertama n kita bersamaan dengan apa? 10. Okay, n kita bersamaan dengan 10. So n bersamaan dengan 10. 10. And then p kita bersamaan dengan 0.45. Okay, so apa yang soalan nak? Okay, find A where Px is greater than equal to A yang sama dengan 0.4956. So bermaksud probability of greater than equal to A tu dah ada, iaitu 0.4956. So apa yang saya perlu buat sekarang ni, saya perlu cari dalam table. Betul? So kita buka table kita. Okay, lihat pada table kita. So lupa pula tengok berapa n kita ni? N kita 10, P kita 0.45. So kita cari pada muka surat berapa? N 10, P 0.45. Muka surat 6. Betul? Okey. Muka surat yang ke-6. Jumpa tak? So N 10, P sama dengan 0.45. Dan kalau anak-anak pelajar perasan, kita adalah bukan perasan narsisis tu perasan lain kalau kita lihat kita punya A tu adalah value of R. So kita nak cari R. Berapakah nilai R dengan probability dia adalah 0.4956. Ada tak? Jumpa tak? Mana? Okey, pada 5 ni ada 0.4956, betul tak? Okey, so bermaksud R kita adalah 5. Okey, so kita kembali kepada kita punya muka surat tadi. So kita tulis dekat sini. Okey, untuk soalan A, from table, so Px greater than equal to 5 is equal to 0.4956. Betul? Betul tak? Daripada table tadi kita tengok. Okey. So bermaksud dekat sini kita buat satu conclusion bahawa nilai A kita tu bersamaan dengan 5. Okay, simple as that. Boleh ke? Okay, very good. Kalau tak nampak, tolong respon dekat skrin tak nampak ke? Kadang-kadang saya tak sempat nak tulis belakang. Okay? Okay, so kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B dikata apa? Px less than A equivalent to 0.8980. Betul? 0.8980. Okey. Okey, kali ni boleh tak direct kita baca pada table? Sebab apa? Sebab dia lebih kecil. So kita kena ubah dia lah. Okey. Okey, barat dan barat. Oh, dia dah sampai ke timur. Okey. So B, Px less than A. Okey. Bersamaan dengan apa? Kita nak A dan ke bawah. Betul? Tapi A tu termasuk ke tak? Tak termasuk. Bermaksud dia tak nak A dan ke atas. Betul? So bermaksud total probability adalah 1. So 1 tolakkan dengan A dan ke atas. Bermaksud tolakkan Px greater than equal to A. Dan nilai probability yang diberi adalah 0.8980. Okey.
So kita jadikan Px greater than equal to A tu sebagai subjek. So negatif Px greater than equal to A sama dengan 0.8980 tolak 1 berapa? Negatif apa? Oh lama, saya tak bawa kalkulator. Kosong 0.12 0.0102. Okey, terima kasih Akha. Ha? 0.102? Oh, tak ada kosong tu. Okey, terima kasih. 102. Macam ni? Betul? Betul ke guys? Okey, kita tambah kosong kat belakang dia sebab dalam table dia ada 4 titik perpuluhan. Kalau dia baca sampai 102 saja, tambah kosong kat belakang dia. Boleh? Okey, so bermaksud negatif 1.020. Okey, and then cancel out negatif, kita akan dapat Px greater than equal to A sama dengan 0.1020. Bermaksud dalam table pada n sama dengan 10 dan P bersamaan dengan 0.45, kita nak cari nilai 0.1020. Okey, so kita tengok kat table kita. Ada tak? Ada tak? Ada, yang mana? Ni kan 0.1020 bersamaan dengan R dia adalah 7. So kita pergi kepada page kita balik tadi. So kita buat satu conclusion. Okay, so from table Px greater than equal to 7 bersamaan dengan 0.1020. So thus value of A is equal to 7. Simple as that. Boleh? Boleh ke? Faham benda? Tak faham ke? Faham ke? Okay, faham So saya habis slow dah ni. Okay. Kita pergi kepada buku surat yang seterusnya. Okay, saya nak anak pelajar tengok balik dekat buku statistik table tu. Anak pelajar tengok apakah nilai terbesar pada P kita. Cuba buka sampai habis muka surat binomial tu. Awak tengok berapakah nilai terbesar P dia. 0.50. Betul? Okey, so bermaksud kalau probability tu lebih daripada 0.5, kita tak boleh guna table lah kan. So bermaksud kita dah tak boleh guna table. Sekejap keluarkan buku Azimat. Lupa nak keluarkan buku Azimat. Saya tak ada, saya kira-kira. Sekejap 1.5. Okey, kita sambung. Okey, so bermaksud kalau kita punya table tu tak boleh lebih daripada 0.5, so ada cara untuk kita gunakan table juga, tapi kita boleh convert dia kepada bentuk yang lain. Okey, let's say for example so kat sini dia tulis okey, for P is greater than 0.5, kita boleh guna step berikut. Okey, apakah step dia? Okey, so kalau Px sama dengan R, kita tukar dia kepada satu bentuk yang lain, jadikan Y. Okey, so kalau tadi dia R, untuk Y kita N minus R. Contohlah dia punya N 10, R dekat sini 5. So kalau kat sini Px sama dengan 5, bermaksud kalau Py dia 10 tolak 5, dia akan jadi Py sama dengan 5. Faham tak? So yang pertama kita ubah, convert dia kepada Y. And then binomial asal tadi, iaitu B and P ni, kita ubah kepada Y juga. Dia akan jadi N, tapi probability of P tu kita ambil 1 minus P. Bermaksud kita ambil Q. Okay, kita ubah ambil Q. Okay, daripada situ baru kita baca table. Okay, itu untuk case sama dengan. Tapi kalau case yang lebih besar sama dengan, kalau kita tukar kepada kepada Y, X tukar kepada Y, kita terbalikkan simbol dia. Okay, terbalikkan simbol dia. So R tadi kita akan jadi N minus R. Untuk Y dia pun sama. Yang ni kita ambil Q, 1 minus P.
Tak apa, tak nampak lagi. Sekejap lagi kita akan go through example. Kalau yang lebih kecil sama dengan, kita tukar kepada Y, dia lebih, kita jadi terbalikkan simbol lah. Dia akan jadi lebih besar sama dengan. Kat sini still N minus R. Kat sini kita akan ambil Q juga apabila jadikan Y. Okay. Sekiranya P kita lebih besar daripada 0.5. Tapi kalau P kita lebih kecil daripada 0.5, kita tak perlu buat step ni. Kita boleh baca direct daripada table. Okay, ni sekiranya P kita lebih besar daripada 0.5. So kita proceed kepada example 7. So X is a random variable such as that X is binomially distributed with parameter N is equal to 10 and P is equal to 0.8. So sekarang ni P kita 0.8 anak-anak pelajar, lebih besar daripada 0.5 ke lebih kecil daripada 0.5. So bermaksud kita tak boleh baca daripada table secara direct. So kita kena gunakan step ni untuk tukarkan dia. Okey. So langkah pertama, saya akan tukarkan X ni menjadi Y, betul? So dia jadi Y, so dia akan jadi Y is binomially distributed, N tak berubah, tetapi probability tu kita akan ambil yang Q. So kalau tadi P 0.8, Q bersamaan dengan 0.2. Okey, so kita dah jadikan Y yang pertama. Okey. So jangan lupa, kalau yang X asal dah tukar kepada Y, untuk yang X ni pun kena tukar jadi Y. Okey. So soalan A yang pertama iaitu Px greater than equal to 4. So saya tak boleh gunakan X ni sebab saya dah tukarkan binomial kat atas tadi dah bentuk Y kan. So yang ni pun saya kena tukarkan kepada bentuk Y. Okey, kalau saya tukarkan kepada bentuk Y, kalau simbol lebih besar, dia akan jadi apa? Lebih besar sama dengan? So Y lebih kecil sama dengan, kita oppositekan saja. Okey, 4 tadi, N berapa? N kita berapa? 10, betul? 10 tolakkan dengan 4. So kita akan dapat Y is less than, sorry. Salah tulis pula. Y is less than equal to 6. Okey, nampak tak? Boleh ke? Okey ya? Okey, so Y less than equal to 6. Boleh? Okey. So kalau Y less than equal to 6, bermaksud saya nak apa? 6 dan ke bawah. Yang saya tak nak 7 dan ke atas. Okey. So kalau saya nak gunakan table, saya akan menjadikan total probability adalah 1. Yang saya tak nak apa? 7 dan ke. So tolak P Y greater than equal to 7. So sekarang ni saya boleh baca pada table dengan nilai N-nya adalah 10, P kita adalah 0.2, R kita adalah 7. Okey, cuba buka table kita. Okey, P kita 0.2, N kita berapa? 10 kan? Kita punya R tu 7, betul? 0.45 kita punya tu. Ke 0.2? Okey, kalau 0.2 berapa kita punya bacaan? 0.009, betul? Okey, so 0.009. Okey, so kat sini bermaksud saya akan gunakan nilai probability tadi 1 tolak 0.00. Ada berapa kosong? 3? 3 kosong? Okey, sorry. 1 tolakkan dengan 0.009. Dapat apa hasilnya guys? 0.991. Okey. Saya dapat 0.991. Okey, sama. Ada malaikat lalu ke? Kak? Kenapa lambat? Okey. Lain kali tegur saya dulu kat sini. Terkejut saya. Ada penampakan apa ni? Okey, so saya dapat apa? 0.991. Okey, 3 kali. Okey, terima kasih. Okey, so itu yang pertama. Yang kedua, B, betul? B, Px greater than 4. Okey, kita masih dalam binomial. So dia sangat particular dengan simbol. 4 termasuk ke tak? So bermaksud dia nak 5 dan ke atas. Okey, tapi ada problem lagi. Saya tak tukarkan dia kepada bentuk Y lagi. So kalau saya tukar kepada bentuk Y, dia akan jadi apa? Py, tukar simbol.
berapa n kita? 10. 10 tolak 5. So py less than equal to 5. So dekat sini saya kena cari apa? Saya tak nak 6 dan ke atas. So bermaksud 1 tolak py greater than equal to 6. So dalam table saya akan refer pada p sama dengan 0.2, n bersamaan dengan 10, r bersamaan dengan 6. Okey, kita tengok. R sama dengan 6, 0.0014. Dapat tak? Okey. 0.0 064 okey, salah tengok okey, yang ni 0. Okey, sorry 0.0064 jawapan dia. Okey, so bermaksud 1 tolakkan dengan 0.0064 bersamaan dengan 0.9936. Okey, itu B. Okey, boleh ke kita teruskan lagi? Okey, untuk C, Px less than equal to 4. Okey, so bermaksud kalau saya tukarkan kepada Y, dia akan jadi apa? Greater than equal to 6. Macam dah tarik tadi kan? Berapa? Py greater than equal to 6? 0.0064. Kita cari tadi kan? Okey, yang ni tadi sama nilai dia. Okey, so kita ambil je. Okey, so untuk D apa? Px less than 4. So 4 included or not? So dia nak 3 dan ke bawah. Okey, bermaksud dia nak 3 dan ke bawah. Okey, so kalau 3 dan ke bawah, bermaksud saya perlu, yang saya tak nak 4 dan ke atas, betul? Kita tukar kepada bentuk Y dulu. Okey, tukar kepada bentuk Y, dia akan jadi apa? Py greater than equal to 7. So kita ada dapat tak? Ada cari tak tadi? 0.0009. Okey, mudah saja. Boleh ke? Okey. Ada masalah tak? Ada siapa-siapa yang masih ada masalah nak baca table angkat tangan? Kalau ada masalah boleh beritahu. Okey. So kalau tak ada, kita proceed kepada nota yang seterusnya. Okey, DIY ni kamu boleh cuba sendiri nak belajar. Okey, ada DIY exercise. So ada jawapan sekali kita bagi tu. Okey, kita sambung kepada page yang kedua, 12. Okey, page yang ke-12 Okey, so kali ni kita nak masuk kepada expected dan juga variance bagi binomial. Ataupun mean dan juga variance bagi binomial distribution. Okey, so macam mana mean dan juga binomial untuk mean bagi binomial dan variance untuk binomial. Okey, so if x is binomially distributed with parameter n and p, okay, then mean ataupun ex bersamaan dengan n darabkan dengan p. Mudah je nak cari mean untuk binomial, n darabkan dengan p. Okay, jelas Manakala untuk variance ataupun simbolnya adalah var x, formulanya adalah n times p times q. Okay, simple as that. Okay, so bermaksud untuk dapatkan mean bagi binomial, apa dia? NP. Variance NPQ. Okay, mudah tak? Okay, kita lihat pada example yang pertama. Okay, if a random variable x has binomial distribution with n is equal to 10 and p is equal to 0.35, find the mean and variance of x. So jelas dan nyata diminta mean dan juga variance. So kita ada maklumat yang pertama, n kita bersamaan dengan 10 dan p kita bersamaan dengan 0.35. Okay, so n ada, p ada, mudah je.
Okey, so nak cari dia punya mean. Okey, so langkah pertama nak cari mean ataupun EX. Apa formula tadi? N times P. So bermaksud 10 darabkan dengan 0.35. Apakah hasilnya? So mean bersamaan dengan 3.5. Boleh? Okey, seterusnya nak cari var X. Okey, variance. Okey, var X bersamaan dengan NPQ. So apa dia punya N? 10. P kita berapa? 0.35. Kita punya Q 0.65. Apakah hasilnya? Okay, 2.275. Okay, simple as that. Boleh ke? Okay, proceed kepada example yang seterusnya. Senang je. Okay, kali ni kita dah diberi binomial tetapi tanpa number of trials. Kita tiada N, betul? Tak ada N tapi kita ada apa? P. P kita bersamaan dengan 0.22. Dan maklumat yang seterusnya kita ada apa? Mean kita bersamaan dengan 11. EX kita bersamaan dengan 11. Okey, so kita keluarkan maklumat. N kita tak tahu. P kita bersamaan dengan 0.22. Dan EX kita bersamaan dengan 11. Okey, so sekarang ni kita nak cari N. Yang soalan pertama nak cari the value of N. Okey, so soalan A. So EX ataupun mean bersamaan dengan NP, betul? Dan NP ni bersamaan dengan apa? 11. So kita dah ada P kan? So bermaksud N darabkan dengan P kita adalah 0.22. So N jadikan sebagai subjek. So 11 bahagi 0.22. Dapat berapa? 20? 50. Okey, terima kasih. N bersamaan dengan 50. So kita dah boleh tulis cantik-cantik kat atas. So dia punya parameter N dia adalah 50. P dia adalah 0.22. Okey. And then soalan B. Soalan B nak ke apa? Variance of X. So apakah formula variance of X? NPQ. Okey, kita dah tahu N, dah tahu P, dah tahu Q, betul? Boleh tak kita cari? So 50 darabkan dengan P kita tadi 0.22. Q kita berapa? 1 tolak 0.22. 0.78. Apakah hasilnya? 8.58. Okey, boleh ikut tak setakat ni? Boleh tak? Ingatkan tak ada orang tadi, ada orang punya. Okey, so kita lihat pada soalan C. Soalan C nak apa guys? Px equal to 4. Macam mana ni? Guna formula 50 choose 4 darabkan dengan P dia 0.22 kuasa 4 darabkan dengan 0.78 kuasa 40. 6. Berapa? Tekan kalkulator. 0.009. Nanti awak cek betul ke tak? Dapat? Okey. Kalau dapat boleh tak kita teruskan lagi tengah salin Laju ke? Ain Masarah ada tak? Ain Masarah? Ain Masarah tak ada Ain ada Ain. Ain ada. Ain Masarah cuti ke apa? Okey, Ain Masarah tak ada. Okey, saya ingat sikit-sikit budak-budak kelas lama Okey dah? Dah Okey, kita lihat pada example yang ketiga. Okey. A coin is tossed 40 times. Okey. Dia kata ada satu koin ni dia baling sebanyak 40 kali. Find the mean and the standard deviation of the number of heads appeared. Okey, so sekarang ni kita tak diberikan maklumat yang jelas.
So saya dapat tahu dia punya N adalah 40. Dan dia punya probability getting head berapa? Sebab kita ada dua saja outcome, sama ada head ataupun tail. So bila head ataupun tail, kita punya probability tu 0.5, 0.5 ataupun 1/2, 1/2. So saya boleh tulis kat sini. So kita punya parameter dia, N dia adalah 40. Probability of getting head, success of getting head adalah 1/2 ataupun 0.5. Okay. So kita nak apa ni? Mean dan juga standard deviation. Okay, apakah formula untuk mean? Ataupun EX N darab P. Okay, so 40 times with 0.5 dapat 20. Okay, mudah je. Okay, standard deviation ataupun sisihan piawai bersamaan dengan square root of var x. Betul? So, apakah formula untuk var x? NPQ. So, 40 times 0.5 times 0.5 dapat square root of 10. Betul? Berapa? 3.1623. Okay. So itu adalah kita punya standard deviation. Mudah sangat soalan dia. Macam tak mencabar Okay, kita lihat kepada example yang seterusnya. Okay, of all the student in a particular college, 45% go to lecture hall by motorcycle. Okay, dia kata 45% pergi ke kuliah dengan menaiki motor. Dan random sample of 30 students, dia kata dia ambil 30 sampel. So ada, bermaksud kita punya parameter N berapa? So bermaksud event X adalah orang pergi ke kuliah menaiki motorcycle kan. Dengan kita punya parameter N dia berapa sampel? 30. Dan probability of yang pergi ke kuliah dengan naik motosikal adalah 45%. Bersamaan dengan 0.45. Okey. So kita dah keluarkan maklumat. Okey, apakah soalan nak? Mean. Dan juga mean saja, mean number. So mean tu apa dia? EX. Okey, so soalan pertama kita nak cari EX. So bermaksud N darab dengan P. So 30 darab dengan 0.45. Apa? 13.5. Berapa? 13.5, betul? Okay, 13.5. Okay. And then the second question is the probability that not more than 10 student go to lecture hall by motorcycle. Dia nak kita cari probability tak lebih daripada 10. 10 termasuk tak? Tak lebih. Dia kata tak boleh lebih daripada 10. So 11 saya tak boleh. 10 boleh, betul? So bermaksud PX less than equal to 10. Okey, nak kira guna formula ke? Jenuh. Sebab ada 30 sampel. Takkanlah kau nak tambah PX sama 1 tambah PX, nak kira NCR tu kan? So kita guna table. So kalau nak guna table, kena tukar dia jadi bentuk ke arah lebih besar sama dengan. Betul? Okey, kita nak 10 dan ke bawah. Yang kita tak nak 11 dan ke atas. So maksud total probability adalah 1. Tolakkan yang kita tak nak iaitu 11 dan ke atas. Okey. So bermaksud dalam table saya akan baca dengan N-nya berapa? 30, P-nya 0.45 dan R dia adalah 11. Cuba tengok berapa dapat. Cuba tengok dulu. Sakit. Kalau dekat rumah ada kursi gaming tu, sedap lah. Ni tak ada kursi gaming. Nak bawa gigih sangat. Okey, dapat apa? 0.45.
1 tolakkan dengan 0.8650. So hasilnya dapat 0.1350. Okey, senang tak? Nah, mudah kan? Okey, last question for today. Tengah salin lagi ya? Tengah salin lagi, bukan? Okey, kita lihat pada example yang kelima. Okey, kita lihat pada example yang kelima. So at the local swimming club. Okey, kat sini ada kolam renang. Oh, ada tasir. Semula jadi semula jadi. So at the local swimming club, the expected number of members that can swim a mile, bermaksud dia boleh berenang sejauh satu batu jauh juga adalah 4.5. Okey, so itu dia punya apa? Expected number ni bersamaan dengan apa guys? Mean. Expected ataupun mean adalah benda yang sama. Okey, expected number. Dan variance-nya adalah 3.15. Okey. So soalan nak apa? Find the probability that at least 3 members can swim a mile. So dia nak cari, okey, yang pertama kita ada maklumat EX bersamaan dengan 4.5. Maklumat yang kedua, var X bersamaan dengan 3.15. Dan soalan nak at least 3 member can swim a mile. Bermaksud at least ni simbolnya macam mana? 3 lebih besar sama dengan 3, betul? Okey, so ini yang kita nak cari. Okey, so kita punya maklumat N ada tak? So N tak ada, P pun tak ada. Okey, kita tak ada, dua kita maklumat tak ada. Okey, tapi kita boleh cari daripada EX dan juga var X. Okey. Dey. Okey, tak apa. Asalkan kau masuklah. Nanti kau boleh tengok kat YouTube video ni. Okey. Terkejut aku. Okey, so EX bersamaan dengan apa? NP bersamaan dengan 4.5, betul? And then kita ada var X. Var X adalah NPQ yang bersamaan dengan 3.15. Okay, let's say ini adalah equation yang pertama, yang ini equation yang kedua. So saya boleh masukkan equation yang pertama ke dalam equation yang kedua, iaitu NP bersamaan dengan 4.5. So bila saya subkan, saya akan dapat apa? 4.5 darabkan dengan Q bersamaan dengan 3.15. So saya boleh dapatkan value of Q. So Q bersamaan dengan 3.15 bahagikan dengan 4.5. Okey. Boleh? Berapakah nilai yang kita dapat? 0.7. Okey, kalau Q bersamaan dengan 0.7, P bersamaan dengan 1 tolakkan dengan 0.7, dapatlah 0.3. So P dah ada, Q dah ada, apa yang kita tak ada lagi? N. Kita boleh cari N dekat mana? Masukkan dalam mana-mana equation 1 ataupun equation 2. Tapi lebih mudah sekiranya kita masukkan ke dalam equation 1. So N darab dengan 0.3 bersamaan dengan 4.5. So N bersamaan dengan 4.5 bahagikan dengan 0.3. So dapat N is equal to 15, betul? 15. Okey, so kita pergi kepada soalan asal. Soalan asal nak apa? X greater than equal to 3. Okey, kita fill in the blank dahulu. So kita punya binomial ada parameter N dia adalah 15, P nya adalah 0.3, betul?
Okey, so kita nak cari Px greater than equal to 3. So boleh baca daripada table secara direct. Betul tak? Okey, dengan n kita 15, P kita 0.3 dan R kita adalah 3. Okey. Okey, buka table kita tengok sekejap P berapa? 0.3 P 0.3 N 15. R berapa? 3. 0. Yang ni yang saya gariskan tu 0.8732 pada muka surat yang ke-6. N kita 15, kita boleh tengok kat situ, dan kita punya P dekat atas tu adalah 0.3. Okey. So kamu dapatlah nilainya adalah 0.8732. So, kita kembali kepada kita punya muka surat. So jawapannya adalah 0.8732. Okay, so that's all for today class. So untuk DIY ni kamu boleh cuba sendiri. Okay, cuba sendiri. Okay, so saya harap kamu semua dapat manfaatkan nota yang saya beri tu. Jangan tak buat langsung pula nanti saya akan minta pensyarah tuturan untuk cek dan topik ni akan masuk dalam peperiksaan. So that's why it's very important lah. Okay, boleh ke guys? Okay, lambai sikit kat sini. Okay, lambai sikit boys. Okay, and then girls. Okay girls, lambai sikit. Okay, thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And berjumpa lagi pada minggu hadapan.